Okay guys, kembali dalam channel saya, Hafiz Sam Vlog. So, hari ni saya nak ceritakan satu kisah yang agak menarik lah. So, cerita saya pada hari ni adalah naga. Saya akan menceritakan tentang naga dan pengalaman dengan naga ni lah. Sebab moyang saya sendiri pernah mengalami satu pengalaman dengan naga ni, dan kisah tu diturunkan daripada keluarga saya lah, kepada nenek saya dan akhirnya kepada saya. Okay, sebelum tu saya ceritakan tentang naga ni. Dia berstatus sebuah mitos. So sebuah mitos ni dia adalah cerita rakyat yang diceritakan turun-temurun tapi tiada bukti atau penemuan fakta mengenai naga ni. So dia berbeza dengan legenda. Legenda mempunyai bukti dan penemuan fakta di dalam kisah rakyat ni. So dia diturunkan temurun-temurun juga dan dia dimasukkan dalam sejarah. Okay. Seperti mana yang kita tahu, di naga ni dia ada dua kategori lah, senang. So saya bahagikan naga Asia dan naga Barat. Naga di Asia ni macam naga yang kita lihat lah, naga di Tasik Chini, naga Tasik Kenyir. So dia punya naga tu bentuknya macam naga Dragon Ball lah. Dan saya akan sertakan beberapa gambar dan info untuk tuan-tuan lihat supaya boleh bayangkan lah. Okay, naga Asia ni memang kita boleh lihat pada waktu perayaan China. Waktu perayaan orang Cina ni kita lihat mereka membawa naga untuk ke kedai dan ke rumah untuk memberi berkat lah, lebih kurang macam tu lah, mengikut kepercayaan dia orang. Okay. Naga Barat ni pula dia bersayap dan dia memang boleh terbang. So kita lihat naga di dalam filem-filem luar negara banyak menunjukkan tentang kisah pasal naga ni lah. Banyak movie barat yang dah keluarkan cerita pasal naga. Contohnya animasi How to Train Your Dragon, di dalam cerita Beowulf, Harry Potter dan banyak lagi lah. Saya akan ceritakan pengalaman moyang saya ke negeri China. So moyang saya ni dulu kedua-duanya adalah pedagang. Jadi mereka sering ke China untuk mengambil stok lah. Mereka menjual kain. Dan waktu tu moyang saya pergi ke China seperti biasa untuk mengambil stok. Dan waktu dia tiba di perkampungan sebuah perkampungan ni, penduduk tu sedang memuja atau bersembahyang dan membawa semua tenakan untuk kumpul di Tok Kong tu. Lepas tu itu kejadian waktu siang lah. So dah selesai semua, moyang saya dah ambil stok semua dan kembali ke rumah tumpangan. Pada waktu malam tu satu gegaran yang sangat kuat seperti gempa bumi berlaku. Dan waktu tu moyang saya lihat ke luar tingkap di rumah tumpangan tu dan lihat satu susuk naga lah. Dia bentuk dia macam anaconda, cerita anaconda tu. Memang sangat besar, gelap. Dan dia memiliki rupa seperti rupa yang digambarkan oleh penduduk lah. Dalam banyak lukisan, gambar, rupa naga memang macam tu lah, ganas. Dia tak macam ular. Dan dia makan semua binatang ternakan yang diletak di Tok Kong tu. Dia mungkin amalan rakyat situ lah untuk menjaga kesejahteraan kampung tu. Tapi dia tidak mengganggu penduduk di situ. Dia hanya makan makanan ternakan tu. Okey. Lepas tu apabila selesai makan dan naga ni naikkan kepala dia macam ular tedung nak serang kita tu, dia naikkan kepala dia, memang mencecah langit. So nak katakan panjang naga tu lah, naga di Asia tu, dia macam ular, dia naikkan kepala dia dan mencecah langit. So lepas dia selesai makan semua, dia kembali ke gunung tu lah. So kejadian ni berlaku di sebuah kampungan atau di sebuah pulau lah, di negeri China.
Memang moyang saya lihat sendiri kerja ni. Lepas tu dia pas cerita ni kepada nenek saya dan akhirnya kepada saya lah. Kejadian tu memang sangat gerun lah. Dia punya ngauman dia nak keluar pun gempa bumi berlaku kan. So, tapi mengikut cerita yang kita dapat daripada penduduk tempatan juga, dia tak mengganggu penduduk. So, dia mungkin sejenis makhluk gaib lah. Okay. Seterusnya saya juga ada pergi membuat kaji selidik di Tasik Kenyir dan perkampungan di Gunung Jerai. Saya berjumpa dengan seorang ahli perubatan di situ dan bertanya juga kepada penduduk tempatan di situ yang sebenarnya naga di Gunung Jerai ni memang ada. So dia di tempat sungai tu, di bawah sekali, ada satu macam laluan kecil untuk masuk ke dalam gunung tu. Dan dikatakan di situlah laluan naga tu keluar atau masuk waktu dia nak mencari makanan ke. Dan ahli perubatan tu memberitahu saya bahawa naga ni sebenarnya bentuk jin, mungkin jemaah jin. So dia memang seperti itulah yang digambarkan dalam video-video naga ni. Okay. Bagi saya naga ni satu makhluk yang unik. Mungkin dia binatang yang boleh berfikir lebih daripada binatang lain. Okay. Sedangkan kita lihat ada gajah yang boleh melukis dan monyet yang boleh kita latih dia jadi bijak. Jadi naga ni mungkin mempunyai kekayaan berfikir yang lebih tinggi lah daripada binatang-binatang lain tu. Tapi apapun dia satu kisah rakyat yang sangat menarik. Dan saya harap mungkin lepas ni kita boleh kaji lebih banyak dan mungkin ada penemuan yang lebih menarik lah lepas ni. Sekian saja daripada saya. Kita berjumpa lagi lah dalam episod seterusnya. Okay, terima kasih.